Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kumpulan kami akan membentangkan ulasan jurnal yang telah kami ringkaskan, iaitu dua jurnal. Jurnal pertama kami ialah bertajuk Gaya Asuhan yang paling dominan dalam kalangan murid bidayah padawan berpencapaian akademik rendah. Okey, objektif kajian ada dua yang penyelidik utamakan, iaitu pertama untuk mengenal pasti gaya asuhan yang diamalkan oleh ibu bapa murid padawan tersebut. Yang kedua adalah mengenal pasti jika ada perbezaan di antara gaya asuhan yang diamalkan oleh ibu bapa murid tersebut. Jadi dua-dua ini adalah penyelidik untuk mengkajinya dan mengenal pasti jenis gaya-gaya asuhan yang diamalkan oleh ibu bapa murid padawan berpencapaian akademik rendah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhai Binti Hassan dari Seksyen 8 PTM 180706906 akan mewakili kumpulan saya untuk membentangkan tentang kajian berdasarkan jurnal pertama yang telah kami pilih, iaitu bertajuk Gaya Asuhan Paling Dominan di Kalangan Murid Bidayuh Padawan Berpencapaian Akademik Rendah. Okey, melalui jurnal ini, kajian ini dilakukan di kawasan etnik Bidayuh dalam daerah Padawan yang meliputi 93 murid sekolah kerajaan dan 2 sekolah rendah harian serta 2 sekolah rendah berasrama, di mana seramai 62 orang atau 66.7% adalah terdiri daripada murid perempuan. Kajian ini adalah satu set soal selidik yang mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian A, iaitu yang terdapat maklumat demografi, serta satu set bahagian B, iaitu The Parental Authority Questionnaire oleh Buri 1991 yang digunakan untuk menilai gaya asuhan yang diamalkan. Okey, saya nak menghuraikan objektif huraian jurnal pertama saya. Yang pertama, jenis gaya asuhan yang terdapat dalam jurnal pertama saya iaitu dari aspek authoritarian, auritatif dan permisif. Seterusnya, authoritarian ialah gaya asuhan yang paling dominan dan autoritatif juga gaya asuhan yang kedua paling dominan dalam kalangan murid berpencapaian rendah. Yang terakhir ialah permisif yang pengabaian paling sedikit tetapi masih diamalkan oleh beberapa ibu bapa. Okey, Assalamualaikum. Saya akan bercakap tentang kesimpulan jurnal pertama dan jurnal kedua daripada kumpulan kami. Bagi jurnal pertama, kesimpulan dia adalah kajian yang dapat disimpulkan secara keseluruhan tidak terdapat banyak perbezaan di antara keempat-empat gaya asuhan diperlihatkan dalam kalangan ibu bapa bidayuh yang berpencapaian akademik rendah. Kajian yang menyatakan bahawa gaya asuhan jenis authoritarian merupakan gaya asuhan yang paling dominan diikuti dengan jenis autoritatif. Ia membuktikan bahawa gaya asuhan autoritatif jenis gaya asuhan yang kedua yang paling dominan dalam kalangan murid berpencapaian rendah. Manakala jenis permisif dan pengabaian merupakan jenis gaya asuhan yang paling sedikit, tapi ada juga yang mengamalkan dan di setengah kalangan ibu bapa murid bidayuh. Sekian, terima kasih. Sebagai cadangan penambahbaikan, ibu bapa perlu tegas dalam beberapa perkara, seperti tidak memberi cuti jika kanak-kanak itu tidak sakit. Bagi gaya asuhan jenis permisif, di mana kanak-kanak yang bercirikan dimanjakan oleh ibu bapa. Bukan itu saja, cadangan penambahbaikan bagi jenis gaya asuhan pengabaian ibu bapa haruslah mengurus masa mereka sebaik mungkin dan tidak mencampurkan urusan kerja apabila berada di rumah. Ibu bapa perlu menghabiskan masa dengan melakukan benda yang berfaedah seperti mengemas rumah bersama-sama anak-anaknya.
Okey, seterusnya untuk jurnal kedua kami ialah tajuk dia berkaitan dengan meneroka kefusian keluarga remaja perempuan yang tidak terkawal yang dirujuk oleh ibu bapa untuk intervensi kerja sosial. Okey, dekat sini objektif dia ada 3 objektif yang di mana yang berdasarkan 3 ciri utama. So yang pertama adalah untuk mengenal pasti sosioekonomi keluarga yang rendah. So kat sini kita akan mengkaji kenapa pendapatan keluarga diorang rendah. And then yang kedua, mengenal pasti jenis gaya keibubapaan yang tidak bersesuaian. Okey, kat sini kita akan melihat bagaimana gaya keibubapaan untuk mendidik remaja perempuan tersebut lah. So kat sini kita akan tengoklah sama ada dia bersesuaian ataupun tidak dengan remaja perempuan itu. Okey, yang ketiga adalah untuk mengenal pasti kenapa tiadanya role model di dalam keluarga. So dekat sini kita akan kenal pastilah kenapa remaja perempuan ni tiadanya role model dalam keluarga dan kenapa dan apa sebabnya yang membuatkan mereka menjadi sedemikian. Seterusnya, berdasarkan jurnal kedua yang telah kami pilih iaitu meneroka kefungsian keluarga remaja perempuan tidak terkawal yang dirujuk oleh ibu bapa untuk intervensi kerja sosial. Berdasarkan jurnal tersebut, kajian ini terdiri daripada remaja perempuan yang tidak terkawal yang dirujuk untuk tujuan pemulihan pekerja sosial di JKM oleh ibu bapa mereka. Jadi, 5 orang remaja perempuan yang pernah dirujuk oleh ibu bapa mereka kepada pekerja sosial dan didaftarkan sebagai kes remaja tidak terkawal di JKM. Bagi menjaga kerahsiaan, informan telah dinamakan Fiza, Dian, Wina, Rin dan Ikin iaitu bukan nama sebenar. Huraian jurnal kedua saya ialah yang pertama, contoh autoritatif. Seperti Fiza yang tinggal bersama ibu kandungnya dan ibu bapanya memiliki pekerjaan tukang cuci dan mempunyai anggaran pendapatan sebanyak 700 sahaja. Objektif kedua, ibu bapa kebanyakan mengamalkan sifat autoritarian, permisif indulgent dan permisif neglect. Permisif indulgent tu ialah ibu bapa yang terlibat dalam kehidupan anaknya. Permisif neglect pula ialah rendah daya tanggapan ibu bapa terhadap anaknya. Contoh dengan cara ini, kanak-kanak akan kurang disiplin dan tidak peduli terhadap sesuatu masalah. Akhir sekali, objektif yang ketiga, kebanyakan remaja perempuan tidak terkawal yang dikaji mengatakan tiada atau kurang pengamalan rutin agama di rumah masing-masing, seperti solat berjemaah bersama keluarga, membaca Al-Quran bersama-sama. Kajian ini berpunca daripada kepentingan ibu bapa dan masalah moral di dalam keluarga sendiri. Okey, seterusnya bagi kesimpulan jurnal kedua pula. Okey, kesimpulan dia kajian yang dapat disimpulkan secara keseluruhan wujudnya 3 elemen ketidakfungsian di dalam keluarga informal remaja perempuan tidak terkawal iaitu sosioekonomi yang rendah, gaya keibubapaan yang tidak bersesuaian dan juga ketiadaan role model di dalam keluarga. Sosioekonomi keluarga dikategorikan keluarga berpendapatan rendah dan sederhana. Selain itu, kajian menyatakan ibu bapa remaja tidak terkawal, menunjukkan gaya keibubapaan yang tidak bersesuaian. Kebanyakan ibu bapa mereka mengamalkan gaya keibubapaan yang bersifat autoritarian, permissive indulgence dan permissive neglect. Okey, seterusnya remaja yang terlibat dalam tingkah laku tidak terkawal tidak mempunyai role model yang baik untuk diambil sebagai contoh yang bagus dalam keluarga. Sekian, terima kasih. Penambahbaikan bagi mengatasi masalah ini ialah ibu bapa perlu memahami perasaan anak-anak mereka dan membenarkan anak-anak mereka untuk menyuarakan pendapat mereka dengan menggalakkan daripada memukul fizikal kanak-kanak, tetapi cuba menyelesaikan sesuatu masalah itu dengan membincangkan bersama-sama dengan anak tersebut.
Cara ini lebih baik berbanding memukul fizikal kanak-kanak mereka itu. Akhir sekali, ibu bapa perlulah memberi panduan dan nasihat kepada kanak-kanak mereka, memberitahu mana yang baik, mana yang buruk. Kerana mereka ini masih muda, pada usia remaja ini mereka ingin mencuba semua perkara. Jadi sebagai ibu bapa perlulah menasihati perkara yang mana yang baik dan perkara mana yang perlu dihindarkan.